Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya dan kasih sayangnya diberinya kita kesempatan untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keberkatannya, sentiasa berada dalam rahmatnya, sentiasa di bawah pimpinannya, dan dapat kita mengerjakan segala yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan apa saja yang dilarang kepada kita olehnya. Maka jadilah kita orang yang bertakwa. Bila kita bertakwa, baru ada jaminan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Tanpa takwa tak ada keselamatan. Kalau tak ada takwa, tak ada keselamatan, tak ada jaminan. Bukan tak ada keselamatan, tak ada jaminan keselamatan. Boleh jadi selamat, boleh jadi tak selamat. Tapi kalau takwa, dijamin. Dijamin selamat dunia dan selamat di akhirat. Di dunia pun Allah janji, wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Di akhirat pun ada jaminan juga dari Allah. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di makam yang selamat, kedudukan yang selamat, darjat yang selamat, pangkat yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun. Di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut syurga, tahu? Fountain. Itu dijanji oleh Allah bagi orang yang bertakwa. Jadi kita tak ada pilihan lain. Kalau hendak selamat, kalau hendak jaminan selamat, kena menjadikan diri kita ni orang-orang yang bertakwa. Tanda orang bertakwa tu, buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Itu di antara tanda orang bertakwa. Jadi mudah-mudahan kita dapat tanda itu dan betul-betul dijamin Allah keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Baik, untuk petang ni kita sambung lagi bacaan kita surah apa? Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Muka surat berapa? 412. Baik.
Dah nak habis dah kitab kita ni ya. 412. Yang sudah kita baca apa? Al-Ahzab. Sekarang ni An-Nisa. Surah An-Nisa iaitu surah wanita. An-Nisa tu wanita lah ya. Ya. An-Nisa. Surah An-Nisa ni surah yang ke-3 kalau tak salah saya ya. Yang pertama Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. Yang ketiga An-Nisa. Yang ketiga An-Nisa. Lepas Al-Baqarah itu yang ketiga Al-Imran, yang keempat An-Nisa ya. Jadi surah yang keempat. Artinya wanita. Jadi dia bermula daripada ayat 41, 42, lepas itu 56, 57, 69 dan 145. Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hari akhirat, cerita tentang hari akhirat. Bermula dari ayat yang ke-41. An-Nisa ayat yang ke-41. Kita tengok apa bunyi ayatnya. Cari 41 dulu ya. Maknanya semua orang nampak, tengok apa makna itu ya. 41. Tengok apa katanya. Dia 38, 39, 40, 41. Ya, ayatnya bunyinya apa? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sekali lagi. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Cakap Melayunya, maka bagaimanakah hebatnya nanti. Itu dia akhirat, artinya hebat tu. Dunia ni tak ada apa hebatnya ya. Bagaimanakah hebatnya nanti apabila kami datangkan seorang saksi bagi tiap-tiap umat. Ya, satu umat satu saksi. Setiap umat tak ada saksinya. Kita ni umat siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saksinya? Saksi yang agungnya ialah Nabi kita, Nabi Muhammad. Selain itu semua jadi saksi. Bagi tiap-tiap umat. Dan kami datangkan engkau, Muhammad. Engkau siapa? Muhammad lah. Abang abang Muhammad. Kami datangkan engkau sebagai saksi bagi mereka, iaitu umat kamu. Jadi apa saja kita buat yang menjadi saksi Nabi Muhammad. Walaupun dia tak ada sekarang ni. Dia bukan nampak pun, tapi dia tahu tak? Tahu ya. Dia akan menjadi saksi besok di akhirat. Ya Allah, betul. Dia memang datang ngaji hari ni. Ya Allah, dia memang bukan tak tahu ada ngaji tapi saja tak siok. Tahu tak? Tahu belakang ya. Ya, semua tahu. Jadi dia akan menjadi saksi nanti. Maka bagaimanakah hebatnya nanti apabila kami datangkan seorang saksi bagi tiap-tiap umat dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi bagi mereka. Nabi Muhammad jadi saksi, sedang walaupun baginda dah tak ada dah. Dah meninggal dunia, tapi dia menyaksikan kita. Karena Allah utuskan dua orang malaikat sentiasa berada kepada kita. Sentiasa berada bersama dengan kita. Siapa? Atid dan Raqib. Atid dan Raqib. Kemana pergi pun? Kiraman Katibin. Ataupun namanya Kiraman Katibin pun dia. Aqib dan Raqib pun dia. Ya, Allah dah kabar dalam Quran. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sentiasa ada di sisi kamu dua orang malaikat. Seorang dipanggil kiraman, jadi yang maha mulia. Seorang lagi dipanggil katibin. Katibin tu yang menulis. Apa saja kita buat ditulisnya. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa saja yang kamu buat. Ya. Jadi esok di akhirat mana lari? Special brand, ngikut je mana pergi. Ya, perempuan ngaji dia ikut ngaji, perempuan balik dia ikut balik.
Perempuan nyemur kain, dia ikut nyemur kain. Ikut dia. Ikut aja. Perempuan pergi pasar malam, dia ikut pasar malam. Malahan puan-puan tidur pun dia ikut sama. Dia tengok ya. Berapa kali berkedip mata pun dia catat, tahu. Punya hebat. Exposure brand dunia ni dia dari jauh je tengoknya. Hari kejap masa ni dia pergi ke sini, pukul ini dia pergi ke sini, dia dari jauh je. Tapi dia tak ada berapa kali menguap, tak ada catatnya. Berapa kali berosin tak ada catatnya. Berapa kali berkedip mata tak ada catatnya. Tapi ini apa pun catatnya. Dan disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat 41. Ayat 42 pula sambung dengan ayat tadi. Yauma idzin yuwaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ardu wa la taktumun Allah hadisa. Sekali lagi. Pasal tadi tersangkut-sangkut macam ni. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumun Allah hadisa. Mun tak hafal kena tengok betul-betul. Cakap Melayu apa? Pada hari itu. Yaumaiz, pada hari itu, pada ketika itu. Yaumaizin ya, yaumaiz. Kalau diwakafkan. Mereka yang kafir, yawaddul ladzina kafaru. Deme-deme yang kafir tu. Siapa yang kafir? Tak kira lah yang bukan Islam. Kafir belakang lah. Kafir ada 4 golongan. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Mana tak? Mana tak? Yang pertama murtad. Apa arti murtad? Dia ditolak Islamnya, ditolak imannya. Jadi murtad ya, ditolak imannya. Walaupun dia mengaku beriman, tapi Allah tak terima. Allah tolak imannya. Mengapa? Kerana dia melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan syahadahnya. Itu murtad. Seperti apa? Menghina Quran, menghina Nabi Muhammad, menghina hukum Islam, menghina rasul-rasul yang lain, menghina sahabat-sahabat. Itu semua jadi murtad lah tu. Menukar hukum yang wajib katanya harus, yang harus katanya wajib, yang haram katanya harus. Menukar hukum. Itu semua murtad lah gitu. Yang kedua musyrik. Musyrik apa? Menyekutukan Tuhan. Dia menyekutukan Allah. Kalau dia semayang, nyembah Allah. 2 semayang, dia nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah bintang, nyembah pokok, nyembah macam-macam lah. Nyembah api dan sebagainya. Itu musyrik. Itu yang kedua. Yang ketiga mulhid. Mulhid apa maksudnya? Orang yang tak ada agama. Dia tak percaya dengan Islam, tak percaya dengan Buddha, tak percaya dengan Kristian, tak percaya dengan Hindu. Dia suka hati dia aja. Dia panggil apa? Free thinker, dekat orang putih ya, free thinker. Atau bahasa moden sikit, atheist. Atheist, free thinker, komunis, sosialis. Itu orang mulhid namanya. Yang keempat munafik. Munafik apa? Pura-pura beriman sedangkan dia kafir. Itu munafik. Ya, mana tak? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Tak yang mana? Mana-mana pun tak ada. Kita nak jadi orang yang beriman, yang diiktiraf Allah sebagai iman, ya, yang orang beriman. Ini betul. Jadi orang kafir tu kan? Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul. Yang kafir tu dan derhaka terhadap rasul. Sedangkan kita diperintahkan suruh taat kepada rasulnya. Ati'u Allah wa ati'u rasul. Tapi dia tak nak ikut rasul. Rasul semayang dia tak semayang, rasul puasa dia tak puasa. Rasul sabar dia merampil kau je, nak metor je. Dia tak nak ikut rasul ya. Rasul pemurah dia kedekut, bakhil, tangkai jarin, tak hidung masin. Tak nak ikut. Itu dia wa asawur rasul. Dia derhaka tak derhaka terhadap rasulnya.
Ya, suka kalau mereka disamakan dengan bumi. Mereka esok di akhirat seronok kalau disamakan dengan bumi. Ngapa? Lau tusawwa bihimul ard. Ngapa? Ngapa dia seronok kalau boleh jadi bumi aja? Ngapa? Kerana bumi tidak ditanya. Yang ditanya apa? Manusia. Kita ditanya apa saja kita terima nikmat di dunia ni, ditanya oleh Allah Taala. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ada orang dengar tak? Kemudian kamu akan ditanya tentang segala nikmat yang kamu terima dalam dunia ni. Bumi tak tanya. Jadi dia lebih di akhirat masuk dia ngeluh. Kalau aku jadi bumi kan bagus ya. Tak ada ditanya. Tapi dia ditanya di akhirat. Dia bukan bumi, dia manusia. Ya. Lau nusawwa bihimul ard la yaktumuna Allah haditha. Artinya kerana tidak dapat menyembunyikan terhadap Allah sekalipun satu perkataan. Apa yang keluar dari lidahnya, apa yang keluar dari mulutnya, semua akan dicatat. Elok ke tak elok ke dicatat. Daripada pagi tadi sampai sekarang, apa yang telah diucapkan oleh puan-puan, apa yang telah saya ucapkan, apa yang telah Nizam ucapkan, semua catat. Elok ke tak elok, baik ke tak baik, maki-maki ke tak, ataupun muji-muji ke tak, puji Allah ke tak, atau langsung tak sebut nama Allah. Itu sebab kata Nabi, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari kemudian, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik-baik atau diam. Diam tak ditanya. Jadi pagi tadi apa perkataan kita? Bercakap dia yang baik-baik. Lagi pagi tu cakap yang baik aja. Apa cakap yang baik? Subhanallah, subhanallah. Baik tak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik tak? Allahu akbar, Allahu akbar. Baik tak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik tak? Itu baca apa tu? Berzikir aja. Itu cakap yang baik. Mari kita mengaji. Itu baiklah tu. Mari kita bergotong royong. Baiklah tu. Mari kita bantu orang buta tu. Mari kita bantu orang miskin tu. Itu yang baik. Yang tak baik apa? Yang tak baik ngumpat anu. Membawang tak baik. Berdusta tak baik. Mengadu domba tak baik. Kalau tak boleh nak cakap baik, diam tu lebih baik. Jangan bercakap. Kita tidak ditanya mengapa kamu tak laknat iblis, ada. Itu tidak ditanya. Itu hati ada juga. Mulut yang tak ada dosa, tapi hati dosa tak? Dosa juga. Jadi tapi ini cerita hati, ini cerita lidah nanti. Itu bab perkataan. Kalau nak bercakap dia yang baik-baik aja. Kalau tidak lebih baik diam ya. Ini ke? Lau tusawwa bihimul ard. Apakah adalah lebih baik kalau aku jadi bumi aja, kata dia orang kafir ya. Wala taktumuna Allah haditha, dan tidak ada apa perkataan aku yang tersembunyi dari Allah. Semua Allah tahu, semua Allah dengar, semua Allah didengar oleh Allah Taala, kerana sifat Allah tu Maha mendengar. Allah tu sifatnya macam mana? Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Jadi boleh sorok dengan Allah lah. Boleh kita sorok perbuatan kita dengan Allah lah. Apa saja tak boleh nak sorok ya. Itu dia ya. Jadi ayat yang 42 tadi. Pada hari itu mereka yang kafir dan derhaka terhadap Rasul suka kalau mereka disamakan dengan bumi. Iaitu tanah ya. Kerana tidak dapat menyembunyikan terhadap Allah sekalipun satu perkataan. Sikit pun dia tahu. Orang motong tokar kita dengan motor. Celaka ni. Tahu tak? Dengar dia tuan tak? Dengar celaka tu. Dengar tuan. Dan sebagainya. Kemudian apa? Apa huraiannya? Pemandangan akan hebat sekali.
Pemandangan di akhirat tak hebat, di dunia ni tak ada apa hebatnya. Bila nanti semua orang-orang yang kafir dan mendustakan akan Rasulullah yang diutus kepada mereka dikumpulkan. Orang kafir itu dikumpulkan sekali semua, tahu? Dikumpulkan lalu didatangkan masing-masing Rasul yang telah diutus Allah itu sebagai saksi bagi mereka. Ya, bermula dari Nabi Adam, dia akan diutus kepada umat dia. Umat Nabi Adam diutuskan Nabi Adam. Nabi Adam akan jadi saksi. Ya, ada tak zaman Adam dah dosa berlaku kan? Ada tak? Ada tak orang melakukan dosa di zaman Nabi Adam lagi? Ada. Di antara yang berdosa apa? Anak Adam ni. Namanya Qabil. Habil yang berdosa. Qabil yang berdosa ya. Itu semua. Yang dalam sejarah lah. Yang lain tu ada juga ya. Tapi Habil tak berdosa. Kerana dia tu orang soleh. Ya. Zaman Nabi Ibrahim ada tak yang derhaka? Yang mengaku Tuhan pun ada. Ada tak zaman Nabi Ibrahim orang derhaka mengaku Tuhan? Siapa? Siapa? Ayahnya bukan mengaku Tuhan. Yang mengaku Tuhan siapa? Raja. Apa nama raja masa tu? Namrud. Bukan Firaun ya? Namrud. Itu semua ada tu. Jadi nanti Nabi Ibrahim jadi saksi nanti ya. Begitu juga zaman Nabi-Nabi lain. Zaman Nabi Musa, ada tak yang derhaka kepada Allah? Siapa? Nombor satu, Firaun. Lepas tu, Menteri Kewangannya. Siapa nama Menteri Kewangan Firaun? Qarun. Siapa namanya? Qarun. Itu Menteri Kewangan Firaun itu. Kaya-kaya. Itu orang selalu sebut kata Qarun. Itu bukan Qarun tu, Qarun ya. Itu dah. Jadi Nabi-Nabi itu akan menjadi saksi kepada umatnya. Umat yang mengatakan dia itu anak Tuhan, umat apa? Yang mengatakan Rasul itu anak Tuhan, siapa? Umat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa akan menjadi saksi. Aku bukan anak Tuhan. Itu di akhir zaman nanti Nabi Isa itu akan turun, akan turun ke dunia ni. Kita dah baca dulu ni. Nabi Isa akan turun ke dunia. Dia menjalankan syariat apa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menjalankan syariat dia sendiri. Apa buatnya dalam dunia ni? Apa dibuat yang turun ni? Yang pertama dibunuhnya siapa? Dajjal. Dibunuhnya Dajjal dengan bantuan Imamul Mahdi ya. Kemudian dia akan mematahkan. Apa dipatahnya? Salib cross yang ada di gereja-gereja habis dipatahnya. Lagi apa buatnya? Membunuh babi-babi yang ada dalam dunia. Habis dibunuh oleh Nabi Isa. Itu Nabi Isa ya. Sekarang banyak babi. Nanti tu Nabi Isa tu. Habis dibunuh oleh Nabi Isa ya. Itu dah. Jadi mereka tu menjadi saksi kepada umat dia. Kau mengaku aku ni anak Tuhan ya, kata Nabi Isa. Yang sebenarnya aku bukan anak Tuhan. Aku hanya Rasul sebenarnya. Itu dah. Kemudian itu Nabi Muhammad tadi ya. Rasul yang telah diutus Allah itu sebagai saksi bagi mereka. Begitu juga Nabi Muhammad sendiri juga dihadapkan kepada orang-orang yang mendustakannya. Hari ini ada orang mendustakan Nabi Muhammad? Ada. Ada orang menghina Nabi Muhammad sekarang ni? Siapa yang menghina Nabi Muhammad sekarang ni? Hari ini. 2-3 hari sudah sampai hari ini. Siapa? Presiden Perancis. Namanya Emmanuel Macron namanya. Dia bukan menghina Nabi, tapi dia membiarkan karikatur-karikatur, katun-katun yang menghina Nabi. Dia yang menghina Nabi Muhammad. Membiarkan. Dia ngapa Islam memang patut dihina macam tu. Itu ya. Islam patut dihina macam tu. Kerana Islam tu agama yang merangsang orang supaya melakukan kejahatan, supaya orang nak berperang je kan. Islam tu agama perpecahan. Islam tu agama peperangan ya. Itu sangat ni. Ini yang mendustakan Nabi Muhammad ya. Itu akan berhadapan nanti dengan Nabi Muhammad. Padahal semua yang obat itu mati ke dah? Semuanya mati. Siapa yang tak mati? Semua mati. Allah saja yang tak mati. Lain Nabi mati. Besok Nabi Muhammad akan menjadi saksi. Ya, dia ni menghina aku tu masa aku hidup tu ya. Masa aku dah mati pun dia hinanya. Kamu tengah hidup tu, dia menghina aku ya.
Begitu juga Nabi Muhammad sendiri juga dihadapkan kepada orang-orang yang mendustakannya. Ramai orang mendustakan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad tu gila seks, kahwin dengan budak-budak kecil je. Kahwin dengan budak kecil je. Padahal dia kahwin dengan Aisyah tu masa itu Aisyah umur berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun bukan kecil orang Arab ni. Dah besar tau. Lagipun tidak dia tak bersama dengan Aisyah tu masa umur 9 tahun. So, setelah dia datang haid umur 11 tahun baru dia bersama dengan Aisyah. Zaman itu biasalah. Biasalah mak saya kahwin umur 14, 13. Biasa aja. Perempuan kahwin muda-muda saja ada tak? Kan sekarang ni kalau anak dia dah 30, anak aku apa? Kecil lagi. Kecil lagi ni. Padahal dah 30. Tapi zaman itu, zaman mak saya tu umur 14 tu kira dah jadi andatu lah tu. Tak laku-laku ya. Sebab dia kahwin umur 14. Kalau zaman apa? Kalau zaman itu zaman ini kita kata budak-budak lagi lah, kanak-kanak lah. Sebenarnya zaman itu bukan kanak-kanak lagi dah. Mereka dah dewasa ya. Begitu ya. Begitu juga Nabi Muhammad sendiri juga dihadapkan kepada orang-orang yang mendustakannya. Di saat itu sebagai juga di dalam surah An-Naba, ya. Tahu Naba? Apa surah An-Naba? Ya Allah. Ujung sekali surah itu. Itu Naba Apa ujungnya? Surah An-Naba. Amma yatasaalun. Itu surah apa namanya? An-Naba ya. Surah An-Naba. Di ujung sekali. Ya. Apa alangkah baiknya kalau aku jadi apa? Ya, jadi tanah aja ya. Tanah tu tiga. Apa nama? Tanah tu tiga. Ada Itulah alangkah baik kalau aku jadi ada tanah aja ya. Nanti surah An-Naba ya. Nanti kita cari mana surah An-Naba. Surah An-Naba. Amma yatasaalun. Lagi? Udah, saya pun udah lupa ya. Nanti ya surah An-Naba. Ini dia. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Di ujung tu. Apa ujungnya nanti ya? Ujungnya ada. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir kata, alangkah baiknya kalau aku hanya jadi tanah saja. Aku jadi tanah saja. Kenapa? Kalau tanah tidak ditanya oleh Allah Taala, tidak disiksa. Tidak ada bertanggungjawab atas apa saja yang dilakukan tanah itu terawal di dalam dunia ini. Tapi lain bertanah, manusia kita akan ditanya ya. Akan ditanya apa saja kita buat dalam dunia ini. Itu sama dengan surah An-Naba ya. Dan pada saat itu sebagai juga dalam surah An-Naba, semua orang-orang yang derhaka itu ingin kalau mereka menjadi tanah saja. Kerana tanah tidak dihisap, tak ada cek, tak ditanya pun. Dan tidak dibalasi atau diseksa. Tanah tak ada siapa yang menyeksa tanah. Allah tak ada seksa tanah. Yang seksa apa? Manusia, jin itu seksa oleh Allah ya. Jadi itu dia. Ayat yang ke-42 tu. Tengok ayat yang ke-56 pula. Ayat yang ke-56. Surah An-Nisa tadi ayat yang ke-56. Tengok balik. Ayat yang ke-56. Surah An-Nisa nanti cari balik ya. Saya bukan apa pun, cuma nak cari kita tak tahu. Surah An-Nisa. Surah yang keempat, An-Nisa. Ayat yang ke-56. 28, jauh lagi. 28 jauh lagi. Lagi
38. Belum lagi. 56 ya. 52, 53, 54, 55, 56. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sekali lagi, pasal tadi tak lanjut. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nudijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Cakap Melayunya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang yang kafir tu, orang tak boleh mandi. Orang kafir ada berapa golongan? Sudah saya ajar tadi. Berapa? 4. Pertama, murtad. Kedua, musyrik. Ketiga, mulhid. Keempat, munafik. Itu semua kafir ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tu ya, dengan ayat-ayat terbakar. Dengar ayat-ayat terbakar. Dengan ayat-ayat kami bukan terbakar ya. Kufur dengan ayat-ayat kami, tak percaya dengan ayat Allah tu, akan kami bakar dalam api. Api apa? Api neraka. Siapa nak angkat tangan? Api neraka siapa lalu neraka? Siapa lalu neraka? Tak ada siapa lalu neraka. Saya dah banyak kali dah nyata. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Dengar kenyataan ni. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Apa yang paling kuat dunia ni api? Laser. Ya, ada orang nama laser? Laser tu kalau dia kena kepada besi, apa jadi besi tu? Cahaya besi tu, itu laser. Tapi bunga api neraka tu 70 kali lebih kuat daripada laser. Laser tu api dunia tau, kuat tu. Tapi bunga api neraka 70 kali ganda lebih kuat daripada laser tau. Itu dia. Jadi akan dibakar dalam api. Tiap-tiap kulit mereka. Tiap-tiap kulit mereka terbakar. Tiap-tiap kulit terbakar. Kulit tu atas kulit apa? Ada bulu-bulu, bulu roma, habis terbakar. Kulit terbakar. Dengan kulit terbakar. Lalu kami ganti dengan kulit yang baru. Sudah terbakar kulit tu, ganti lagi, bakar balik, ganti lagi, bakar balik, ganti lagi. Seksa ke tak? Seksa tu. Akan kami gantikan kulit yang baru agar mereka dapat terus-menerus merasakan seksaan. Memanglah. Itu sebab jangan bercita-cita nak masuk neraka. Ada orang bercita-cita nak masuk neraka? Ada. Lantaklah tadi aku sampai masuk neraka. Neraka dia macam mana? Azabnya. Kulit tu angun, rentung, dapat kulit baru. Rentung balik, dapat kulit baru. Rentung balik, dapat kulit baru. Itu dalam neraka. Kejap-kejap itu tu. Jadi sentiasa sakit lah, tak pun tak sakit ya. Dapat terus-menerus merasakan keseksaan. Sesungguhnya Allah Maha gagah dan bijaksana. Allah tu Maha gagah. Di akhirat besok siapa yang berkuasa? Hanya Allah. Raja ada kuasa? Menteri ada kuasa? Gubernur ada kuasa? Di akhirat tu ada kuasa gubernur? Raja ada kuasa? Perdana Menteri ada kuasa? Jeneral ada kuasa? Siapa tak ada kuasa? Sebab bila dah mati semua orang tu, Allah tanya manusia. Allah tanya pemimpin-pemimpin dunia tu. Allah tanya Hitler, Allah tanya Abraham Lincoln, Allah tanya George Washington.
bila puasa ni. Itu akan dicek lah. Tapi Kalau elok dibalas dengan baik lah. Islam yang bila puasa. Kalau orang Islam jadi kafir, kena juga. Kalau tidak, setakat buat dosa, dia kena seksa setakat dosa yang dilakukannya. Ya? Itu kan tak ada. Tapi kita ni orang Islam ni, orang yang macam tu. Takut ke? Jangan sampai dosa itu membawa kepada kekufuran. Itu je. Jangan dosa itu sampai dia jadi kafir. Kalau dia buat dosa, kena seksa di atas dosa yang dilakukannya. Tapi kalau dah kafir, selama-lamanya, forever and ever and ever and ever. Itu kita takut ya. Jadi sudah mati semua orang tu, Allah tanya pemimpin dunia yang besar-besar dalam dunia tu. Winston Churchill, Hitler, Maharaja Hirohito, ditanya Allah apa? Limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa pada hari ini? Seorang pun tak jawab. Mana nak jawab? Dah mati. Allah jawab sendiri. Lillahil wahidil qahar. Bagi Allah lah yang esa, yang berkuasa. Yang kuasa hanya Allah Taala saja. Itu yang kita sebut 17 kali sehari, Maliki Yaumiddin. Artinya apa? Yang menjadi raja pada hari akhirat. Yang menjadi pemilik pada hari akhirat. Yang berkuasa pada hari akhirat hanya Allah Taala saja. Lain tak ada ya. Tidak. Dan orang-orang yang beriman, itu orang kafir tadi ya. Ni orang tadi. Innallaha kana azizan hakima. Allah itu sangat gagah lagi amat bijaksana ya. Gagah lagi amat bijaksana. Arti innallaha azizan tu gagah. Orang nama aziz tu gagah kan. Hakimah tu bijaksana, pandai. Ya, terkodik. Kemudian orang beriman macam mana? Tengok ayat yang ke-57. Ya, apa kata Allah? Walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum zillan zalila. Cakap Melayunya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, amal soleh, kami akan masukkan mereka itu ke dalam syurga yang mengalir padanya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, kekal selama di dalamnya. Mereka kekal selamanya di dalamnya, dan bagi mereka di dalamnya isteri-isteri yang suci. Apa yang suci? Isteri-isteri yang suci je. Apa suci? Tak pernah datang kotor. Suci sentiasa. Bidadari mana ada haid. Itu di syurga ya. Dan kamu akan masukkan mereka ke dalam naungan atau nikmat yang sejuk aja di syurga. Tak ada leban-libu. Tahu leban-libu? Tak ada panas. Tak ada kuat-kuat. Sejuk aja, selesa, nyaman aja. Ya, itu bagi orang yang beriman. Tapi syarat beriman dan beramal soleh. Mula-mula beriman. Apa itu beriman? Beriman dengan rukun iman yang 6 tu. Percaya betul-betul. Tak ada ragu-ragu ya, rukun iman yang 6 tu. Apa rukun iman yang 6 tu? Percayakan Allah. Lagi? Percayakan malaikat. Lagi? Percayakan Rasul. Lagi? Percayakan kitab. Lagi? Percayakan hari kiamat. Lagi? Percayakan qadar dan qada. Itu beriman tu. Amal soleh apa tu? Amal soleh apa tu? Apa saja dia buat ikut Islam. Itu amal soleh. Semayang ikut Islam, ikut cara Islam. Puasa ikut cara Islam. Pakaian ikut cara Islam. Ekonomi ikut ekonomi Islam. Akhlak ikut akhlak Islam. Pendidikan ikut pendidikan Islam. Apa saja berjuang mesti ikut perjuangan Islam. Apa saja kena ikut Islam. Itu namanya amal soleh. Bila dia beriman dan beramal soleh, apa Allah nak bagi? Syurga. Syurga tu ada apa bawahnya? Air. Air apa? Sungai yang mengalir di bawahnya. Beberapa sungai. Sungai apa? Yang mula-mula sungai air sejuk. Sungai air jernih ni. Tak ada kodak-kodak. Selain daripada itu ada sungai susu. Kemudian sungai madu. Lepas tu last sekali sungai arak.
Minum arak mana-mana pun tak ada mabuk tau. Itu dia. Nak minum apa? Ada je di syurga tau. Berapa lama duduk syurga? Berapa tahun? Selama-lamanya. Syarat beriman dan beramal soleh. Itu dia. Kemudian itu ayat yang ke 57. Ayat yang ke 69. Jauh lagi ya. Yang ke 69. 60, 61, 62, 63, 64, 65. 66, 67, 68, 69. Wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Lagi. Wa man yuti'illah wa rasul, barang siapa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nak taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ya, mereka itulah akan bersama-sama dengan mereka nikmat-nikmat kata mereka. Minan nabiyyin, bersama-sama dengan nabi-nabi. Was-siddiqin, apa tu? Bersama-sama dengan orang yang benar, siddiqin, sama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian wasyuhada, apa? Bersama-sama dengan orang-orang yang mati syahid. Ya, bersama dengan Sayyidina Hamzah, bersama dengan Sumayyah, bersama dengan Yasir, bersama dengan Sayyidina Ja'far, bersama dengan siapa lagi? Orang yang mati syahid lah dalam peperangan ya. Itu bersama dengan syuhada. Wassalihin, salihin apa? Bersama dengan orang-orang soleh. Bersama dengan siapa? Abu Bakar, bersama dengan Umar Ibn Khattab, bersama dengan Utsman Ibn Affan, bersama dengan Ali bin Abi Thalib, bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Bersama dengan mereka. Wa hasuna ulaika rafiqa. Apa artinya? Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah begitu baik mereka bersahabat rapat. Semuanya rapat ya. Rapat-rapat saja. Ya, baca senang. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka adalah bersama orang-orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat tu? Iaitu para nabi-nabi. Nabi mana ada masuk neraka? Nabi mana ada dosa? Nabi itu maksum. Tahu maksum? Terpelihara dari dosa. Itu Nabi ya. Dia maksum. Bukan maksum ya. Maksum orang keruh tu dah meninggal. Dia dulu jual waktu canai. Dah meninggal dah. Ini maksum. Dipelihara dari dosa. Bersama-sama dengan nabi-nabi. Siddiqin, orang yang benar. Ya, benar dalam agamanya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian syuhada, bersama-sama dengan orang mati syahid. As-salihin, dan orang-orang yang soleh. Orang soleh itu apa? Orang yang melakukan kebaikan, tidak melakukan dosa. Itu orang soleh. Orang soleh-soleh ya. Begitu baik mereka bersahabat rapat. Bersama-sama dengan Nabi tu. Sahabat dengan Nabi. Dia bersahabat dengan Nabi. Siapa tak nak dengan? Tak. Kalau tak, banyaklah berselawat kepada Nabi. Banyaklah ikut cara hidup Nabi. Banyaklah apa saja kita buat, jadikan baginda itu sebagai contoh. So, sama dengan Nabi ya. Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu kasih dalam dunia ni. Kamu kasihkan Nabi, esok akan bersama dengan Nabi. Kalau kamu kasihkan syaitan, esok bersama dengan syaitan lah. Marah pula tu, kamu punya pasal aku jadi orang ini. Kita marah, bukan kita damai ya. Marahkan syaitan tu, kamu punya pasal aku masuk neraka. Kamu punya pasal aku ni saksa. Apa jawab syaitan? Aku ngajak aja, yang kau mengikut ngapa? Aku ngajak aja, bukan aku paksa kamu datang. Yang kamu ikut ngapa? Syaitan tu sentiasa ngajak kepada apa? Sentiasa ngajak kepada maksiat ya. Itu kaya syaitan. Wa syaitanun yudhillu. Syaitan tu sentiasa nak menyesatkan kamu, menyesatkan mereka ya. Itu dia.
dia akan bersama dengan siapa yang dia kasihi. Kalau kasihkan Nabi, dia bersama dengan Nabi-Nabi. Kalau kasih dengan syuhada, bersama dengan para syuhada. Dia kasih orang soleh, dia bersama dengan orang soleh. Dia kasih dengan siddiqin, dia bersama-sama dengan orang siddiqin. Ikut dengan siapa? Kemudian yang ke 145. Dia tadi 69 ya. 69, 145. Banyak lagi. Banyak lagi nak apanya? 145. Seratus 14, jauh lagi nanti cari ni. 125 lagi 20 ayat. 128, 129 lagi banyak lagi. 135, 136, 138, 139, 140. 145 cari 145. Dah jumpa dah? 141, 42, 43, 44, 45. Ini dah. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Sekali lagi. Ya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Itu ayat 145 surah An-Nisa ya. Cakap Melajunya, sesungguhnya orang-orang munafik patutlah salah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahu nasira. Patutlah tak sama maknanya. Ini dia maknanya ada. Innal munafiqin. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang munafik. Fid darkil asfali minan nar. Mereka berada di tingkatan yang terkebawah dalam neraka. Itu orang munafik tempatnya. Kafir tadi 4 jenis kan? Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Antara 4 tu yang Allah murka sekali kepada orang munafik. Itu yang paling Allah marah sekali, orang munafik tu. Itu sebab ditempatkan di tingkatan yang terkebawah dalam neraka. Mengapa ke bawah? Mengapa bawah sekali? Mengapa bawah sekali? Kerana neraka tu lagi ke bawah, lagi panas. Lagi ke bawah, lagi panas. Yang paling bawah adalah yang paling panas. Itu neraka ya. Lagi ke bawah, lagi panas. Lagi bawah, lagi panas. Lagi bawah, lagi panas. Yang terbawah sekali ialah yang paling panas. Itu neraka. Pertama tu dia orang kafir, kedua murtad. Kafir semua. Yang pertama murtad. Tadi dah saya khabar, dia ada nulis, tanya orang belakang. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Mulhid itu artinya orang tak percayakan agama. Dia tak percayakan Islam, tak percayakan Christianity, tak percayakan Hinduism, tak percayakan Buddhism, tak percayakan apa saja agama, tak percaya. Dia free thinker. Tahu apa free thinker? Atheist, free thinker, komunis, sosialis. Itu semua mulhid kata Arabnya. Itu Allah murka juga, tapi orang munafik Allah paling murka. Sebab Allah letakkan orang munafik itu di tempat yang paling bawah sekali. Macam orang nanak nasi lah. Dia minta orang nanak nasi ke? Yang mana dulu jadi kerak? Atas ke bawah? Bawah lah. Kenapa? Kerana di bawah tu api paling kuat. Tapi itu nasi tau. Jangan pula ada yang bercerita aku bawah takut, atas tak ngapa lah. Bukan macam neraka je. Aku neraka bawah takut, tapi atas tak ngapa lah. Neraka atas ke bawah serupa tak lalu kita nak ya.
Itu orang munafik itu ditempatkan di tempat yang tingkatan yang terbawah, ya. Munafik itu buruk lah orang lain. Mana munafik itu tak elok lah. Ya Allah, munafik, cerita munafik itu tiap juzuk ada Allah sebut tentang munafik. Tanda-tanda. Tapi kalau dari empat munafik yang menteruk. Itu munafik tu. Yang paling bawah tu orang munafik tu. Munafik itu apa katanya? Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Itu orang munafik. Orang munafik itu macam orang beriman juga. Semayang dia, puasa dia, tapi dia tak beriman. Pakai jubah dia lebih hebat dari jubah saya ni tahu. Pakai serban dia lebih tebal serban saya. Tapi dia tak beriman. Cuma dia pura-pura je beriman. Dia tak beriman, orang tak tahu. Dalam hati dia tak beriman. Tapi dia buat apa saja orang Islam buat, dia buat. Itu dalam Quran banyak dia dikabarkan tanda-tanda orang munafik tu. Ya, cerita juzuk ada lah tu. Surah Al-Baqarah yang awal-awal tu dia dah cerita orang munafik tu. 19 ayat cerita orang munafik je tau. Cerita orang apa tak ada banyak. Dia start dengan munafik dengan orang murtad. Sama-sama suci. Murtad tak apa juga. Murtad kata. Murtad tu tak nyata. Munafik ni dia menyembunyikan kekufurannya. Murtad tu dia nyata, nampak. Kalau dia bertobat. Dia tobat lain cerita. Cerita tobat lain. Munafik pun tobat terima di Tuhan ya, kalau dia munafik. Apa saja dosa yang kalau dia apa, kecuali dosa syirik yang tak terima di Tuhan. Lain semua terima ya. Jadi cerita juzuk ada cerita orang munafik tu sebab Allah marah benar. Allah marah. Allah bagi tanda-tanda orang munafik itu bukan untuk nengok orang. Bukan untuk nuduh-nuduh orang. Untuk siapa? Untuk jaga diri sendiri. Itu Allah tunjuklah. Di antara apa kata Allah? Apa kata Allah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kata Allah. Apabila mereka berada di kalangan orang beriman, mereka berkata kami beriman. Kami sama dengan komen. Tetapi apabila mereka kembali kepada geng-geng mereka, syaitan-syaitan mereka, kumpulan-kumpulan mereka, mereka kata pada orang tu, aku ni bersama dengan komen. Inna ma'akum. Aku bersama dengan komen. Innama nahnu mustahzi'un. Aku bersama orang beriman tadi, semayang lah, puasa lah, zakat lah, selawat lah, berdoa lah bersama orang beriman tu, olok-olok aja. Tahu olok-olok? Acah-acah aja, main-main aja. Bukan betul-betul ya. Itu tanda orang munafik itu. Allah khabar kita. Kalau ada orang betul semayang pun semayang, betul? Mengambil ekor, itu tanda dia tu. Tapi jangan tuduh dia munafik dulu. Dia memiliki tanda-tanda orang munafik. Kalau orang munafik betul lah. Sama dengan orang beriman dia semayang. Dia nutup aurat, pakai purdah pun. Ya, dan sebagainya. Tapi bila dia sama dengan orang kafir, udah dia jadi macam orang kafir. Dangdut lah dia, nustan lah dia, joget lah dia. Ya. Kalau bersama dengan orang Hindustan, dia pun jadi macam Hindustan. Yahoo, janggeli kahir. Ya. Kalau bersama orang karaoke, dia pun karaoke dia. That's the way I like it. Aha. Katanya. Mana semua boleh lah tu. Dia semua boleh. Bukan semua boleh, semua boleh hidup. Dia boleh survive. Saya hidup dia. Tak kira di mana saja dia boleh survive. Macam apa? Macam ular. Tahu ular? Ular di mana tak boleh hidup? Ular boleh hidup dalam rumah. Boleh hidup dalam semak. Boleh hidup dalam parit. Boleh hidup dalam air. Boleh hidup dalam lecah tak? Di mana ular tak boleh hidup? Cakap apa kan? Orang munafik tak boleh itulah. Bersama dengan orang beriman, dia macam orang beriman. Bersama dengan orang kafir, dia sama dengan orang kafir. Kalau tak faham pula, ini sopa sesumpah. Takkan tak tahu sumpah. Orang kampung tak tahu sumpah kan? Sesumpah tak kan? Dia boleh tukar warna. Cicak kobin kan? Sumpah lah. Kalau latar belakangnya hijau, kulitnya warna hijau. Kalau latar belakangnya kuning, kulitnya warna kulit. Itu orang munafik kan? Sebab Allah marah benar. Itu Allah kata pula, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ya? Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu adalah pada tingkatan paling bawah dari neraka. Dan engkau tidak
dapat penolong bagi mereka. Siapa pun tak boleh tolong. Dah masuk neraka tak ada siapa boleh tolong dah ya. Maknanya Ustaz, kalau orang dia tahu dosa tapi dia buat dosa dia kata taubat. Buat dosa betul. Apakah itu masuk ke munafik juga? Kalau sempat, Maknanya itu kategori munafik. maksud munafik lah tu, tapi takut yang bahayanya apa? Takut tak sempat nak taubat. Buat dosa taubat, Allah terima. Buat lagi dosa taubat, Allah terima. Buat dosa taubat, Allah terima. Buat dosa langgar lori mati macam. Baru lepas ngambil nombor ekor, langgar di lori, atas ekor dalam poket lagi macam. Tak sempat nak taubat macam. Itu bahayanya. Jadi jangan sekali-kali berani melakukan dosa ya. Takut dia mati dalam keadaan munafik. Mati dalam keadaan berdosa. Okey, sikit lagi keterangan ya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh bersama nabi-nabi dan rasul-rasul, siddiqin, syuhada, salihin. Mereka sama-sama tu. Ya. Illal ladzina tabu, atas ni ada sebut ya. Orang yang beriman tadi ya, bersama dengan dulu dah kita baca tadi ya. Bersama dengan orang-orang yang beriman tadi bersama-sama dengan rasul-rasul, bersama-sama dengan siddiqin, bersama-sama dengan syuhada, bersama-sama dengan salihin di dalam syurga. Bersahabat rapat. Inilah pula satu kebahagiaan. Kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman tu ya. Yang tak ada tolok bandingnya. Tak ada siapa yang boleh membandingkan dengan apa-apa pun dalam syurga. Di samping isteri-isteri yang cantik. Ahli-ahli syurga ni ada berapa orang ni? 5-6 orang ya. Ahli-ahli syurga ni tu cantik dari bidadari tau. Muda tau. Kalau dapat masuk syurga lah, muda. Umur sekitar 30-an. Perempuan 30-an juga. 30-an cantik ke tak? Bukan dunia ni kalau 30-an tu dah kira macam under tu lah. Ini dah cantik. Ya, suci. Secantik apa? Secantik Siti Zulaikha. Bukan rupa Siti Zulaikha, secantik Siti Zulaikha. Rupa apa dia lah? Tina apa Tina lah? Lagi apa? Kalau tak tahu nama dia mana? Saya tahu. Ayu. Benda Ayu lah. Maknanya itu penghuni syurga Ustaz kan, dia muda kan. Kalau penghuni neraka tu macam mana? Muda juga ke? Neraka dia rupa binatang pun. Tak tahu tua mudanya. Dia macam binatang. Ada yang rupa rimau, ada yang rupa serigala, ada yang rupa ular, ada yang rupa kaldai, ada yang rupa macam-macam ya. Macam binatang. Macam-macam lah. Semua yang buruk belaka. Itu kalau orang ahli neraka ya. Esok Nal ni kalau masuk syurga esok berapa mah? 33 tau. Handsome. Se-handsome apa? Se-handsome Nabi Yusuf. Nizam handsome. Noah handsome. Se-handsome Nabi Yusuf ya. Tak ada jalan, tak ada bertongkat-tongkat dia dah. Elok je Sebaya semua Ustaz. Sebaya je. Dan wanita-wanita ni So jumpa Ustaz ini Ustaz dulu ni. Bercerita lah. Ustaz ngajar tu. Ya Allah. Ngetor ke main dengarnya ya. Seronok ya menceritakan hal-hal yang berlaku di dalam dunia dulu. Menceritakan hal itu namanya nostalgia tau. Menceritakan hal-hal yang lampau. Muda belaka, ahli syurga muda belaka. Sebaya belaka. Lagi satu puan-puan, paling koman, paling kudi, paling koyok, madu puan-puan ni, ya. Paling koman 72 orang. Tahu madu? 72 orang mati tak kena main cemburu. Tak cemburu kan? Tak ada cemburu. Kenapa? Kerana Allah dah cabut rasa cemburu dari hati mereka. Lagi ramai lagi seronok, lagi ramai lagi dia suka tau. Itu dia ya. Okey, sikit lagi. Ya. Seronok.
Sama-sama bekerjasama, bantu-bantu. Semata-mata untuk menyukakan hati suami masing-masing. Itu dia. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh bersama nabi-nabi dan rasul-rasul, siddiqin, syuhada, solehin di dalam syurga. Bersahabat rapat. Inilah pula satu kebahagiaan yang tak ada tolok bandingnya di dalam syurga. Di samping isteri-isteri yang cantik-cantik, sungai-sungai yang mengalir, makanan dan minuman dan lain-lain nikmat. Banyak nikmat sana. Makanan di syurga besok ada 99% lagi disediakan oleh Allah Taala. Yang ada dalam dunia ni hanya ada 1% saja. Yang dunia 1% saja. Yang kita kejar-kejar tu 1% saja tu. Dia di syurga besok ada lagi 99%. Dalam dunia ni kita kejar benar. Makan mi goreng lah, mi goreng mamak lah, mi rebus lah, mi bandung lah. Esok 99 lagi nama, tahu? Tak tahu kita. Bila makan bukan saja tekak rasa sedap, kuku pun rasa sedap, rambut pun rasa sedap. Semua rasa sedap belaka. Ustaz, tanya Ustaz. Masa zaman Adam kat syurga tu, makanan-makanan tu sama. Sama lah. Akan datang. Itulah. Itu sebab Iblis marah tu. Di ocok-ocoknya Adam tu supaya makan buah yang dilarang. Nama apa ni buah tu? Buah khuldi. Bukan buah khuldi, itu syaitan yang keluar ni sebenarnya. Dalam Quran sebut hazihi syajarah aja. Hazihi syajarah tu artinya apa? Pokok ini, jangan kamu hampir dengan pokok ini. Itu aja ya. Tapi Iblis yang ngejualkan ini, kamu tahu tak pokok apa ini? Pokok khuldi ni ya. Macam itulah namanya. Kan kata Allah dalam ngapa pada Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Berkata Allah kepada Nabi Adam, wahai Adam, tinggallah kamu dalam syurga ini bersama dengan isteri kamu dan makanlah kamu apa saja yang kamu kehendaki. Apa yang kamu nak makan. Tapi jangan kamu hampir dengan pokok ini. Kalau kamu hampir juga, kamu jadi orang yang zalim. Itu nikmat syurga tu. Sebab dia menyesal benar Nabi Adam tu. Bila dia turun ke dunia, dia menyesal. Berdoa dia. Berkata-kata tahun dia berdoa. Apa doanya? Rabbana. Salah. Rabbana. Zalamna. Anfusana. Wa illam taghfir lana. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa. Berkata-kata tahun. Doa tu. Padahal dia bukan dosa pun. Dia Rasul, mana ada dosa? Allah pelihara dari dosa. Tapi dia rasa diri dia berdosa juga. Lalu dia minta apa? Dia rasa tak ada dosa. Dia Rasul, mana ada dosa? Yang ada dosa siapa? Yang ada dosa siapa? Haji Ibrahim. Baik, orang-orang munafik ialah orang-orang yang pura-pura menjadi musuh dalam selimut. Dia musuh dalam selimut. Berpura-pura beriman, tetapi sebenarnya mereka tetap kafir. Tetap menjadi musuh dalam selimut bagi rasul-rasul dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak berterus terang. Orang munafik tidak terang. Dia kata kami beriman, tidak berterus terang memusuhi Rasulullah. Dia tak ada musuh terang. Dia diam je musuhi Rasul. Dah mati je memusuhi Rasulullah. Depan Rasulullah baik, macam tak benar Rasulullah, macam warang benar. Tapi sebenarnya bukan warang. Apa? Kalau bukan warang apa? Wakrak. Itu orang munafik ya. Dan orang-orang yang beriman dengan berbagai-bagai tujuan dan maksiat dan maksud-maksud yang jahat. Akan datang kita akan baca apa? Zalzalah. Ini gempa bumi. Tahu zalzalah? Iza zulzilatil ardu zilzala. Itu ketika apa? Ketika hari kemusnahan ya. Itu akan datang kita baca insyaallah ya. Alright, untuk kali ini cukuplah sekadar itu ya. Sudah masuk waktu dah? Bukan lagi masuk. Waktu ke-4.22. 4.21. Ini dah 4.30 lebih. Jadi sekian dulu. Ada soalan? Saya bagi pulang, hantarlah. Tak ada? Kalau dia munafik tak apalah. Iyalah, kalau dia betul munafik tak apa.
Tapi kalau dia bukan, kalau dia bukan munafik, bukan jadi berdosa. Kita yang nuduh tu jadi munafik. Balik. Terbaliklah. Ya. Kalau dia duduk orang sebab dia bukan bukti pun saja ini pasal marah dah. Oh, itu kembali pada dia lah. Oh, jangan, tak boleh ya. Yang boleh melabel orang tu kafir ke, munafik ke, hanya Allah Taala. Kita tak boleh. Jangan tuduh kafir, tak boleh. Jangan tuduh munafik, tak boleh. Jangan tuduh sesat, tak boleh. Sebab penjaga Itu. Ustaz. Ya. Sebab dia ciri-ciri orang munafik tu ada 3. Bila dia beri amanah dia dikhianat. Bila janji mungkin. Ya. Satu lagi apa? Bila diberi amanah dia khianat, bila berjanji dia apa? Mungkir, bila bercakap Jual menipu. menipu. Bohong. Itu bukan dia munafik hakiki. Dia memiliki tanda-tanda munafik. Itu aja, tanda-tanda aja. Itu boleh kita kata. Kamu ni Maka Ustaz dia tengok orang tu boleh jadi menipu aku menafik. jangan, tak boleh itu. Kamu ni ada tanda-tanda munafik. Itu boleh. Kamu ni ada tanda-tanda munafik. Boleh lagi. Tapi kalau kamu munafik, kalau dia bukan munafik, kembali kepada kita ya. Jangan. Jangan nanti. Jangan. Kalau ada kena minta maaf dengan dia balik. Balik kan minta maaf dengan dia. Minta maaf dia ya. Itu kalau mungkin bukan niat dia nak sebut orang munafik, ada semangat masa tu. Tak boleh. Siapa nyuruh marah? Marah itu sifat semua. Ya. Jangan. Minta maaf dengan dia. Jangan ya. Munafik itu tak boleh kita tuduh orang lain. Cuma kita boleh kata dia memiliki tanda-tanda orang munafik. Itu tak apa ya. Sebab pada zaman Nabi pun Nabi tahu orang tu munafik Tapi Nabi pun tak pernah. dia hukum Ustaz. Tak pernah menghukum mana-mana orang munafik. Abdullah Ubay. Abdullah bin Ubay itu mati. Siapa yang sembahyangnya? Nabi Muhammad menyembahyangkan dia. Bapak munafik. Dia lah ketua nombor 1 dia. Umar marah Rasul, jangan ya Rasulullah, ini orang munafik apa kita nak sembahyang? Kamu ke tepi Umar, aku nak sembahyangkan dia kata. Ini dah janji dengan Abdullah bin Ubay untuk menyembahyangkan dia. Maknanya kalau Muhammad terkenal ada orang munafik tu. Memang kenal lah. Sahabat. Sahabat apa tak kenal? Ada sahabat tu kan ashabikan nujum. Sahabat tu seperti bintang-bintang di langit. Jadi kita di dunia ni jangan nuduh siapa-siapa jadi munafik ya. Hanya boleh kita kata kamu memiliki sifat orang munafik. Boleh tak? Tapi jangan kata mau munafik tapi. Tak boleh. Dia ciri munafik lah. Bila cakap apa tu, pergi. Lepas ini kan kita tanya, pergi minta maaf dengan dia ya. Ustaz, kalau orang cakap kau ada macam keling lah apa. Aku jadi tak? Keling tu dosa lah. Tu dosa lah ya. Orang Mana kita nyamakan dengan orang tak Islam tu tak? orang Hindu tu dia tak suka gelaran keling tau. Dia tak suka keling tu. Kerana keling tu Islam. Oh, keling tu Islam. Raja Suran tu Islam ke tak? Kan Maharaja Keling nama tu. Dia tak ada baca, tak ada baca. Mana baca dia meh. Buku lama-lama, buku sejarah lama-lama tu. Raja Suran tu. Raja Suran tu cerita keling tu, Raja Keling tu ya. Orang Hindu tak suka tu. Jadi kalau keling tu tak apa lagi ya. Dia panggil mamak saja. Mamak lah tu. Oh, bukan keling-keling itu tu. Itu Hindu, dia mesti suka dia panggil Hindu, dia tak suka dia panggil keling. Kalau panggil keling tu dia seolah-olah dia tu mamak lah Islam. Itu dia tak nak tu, dia mana suka dengan Islam. Dia kalau panggil Hindu dia suka. Kita macam mumpat dia kan, Hindu macam mumpat dia memang seronok dia panggil Hindu. Pasal Hindu tu satu agama bagi dia ya. Keling tak suka dia. Kita tak suka panggil keling. Saya tahu ni pasal saya kerja dulu jual ikan. Jual ikan kalau pergi rumah-rumah dia mah. Kita Hindu punya orang tak suka keling, orang tak suka cakap keling Itu keling kita tak suka kan. Rupanya keling itu Islam. Itu dia tak nak tu. Hindu agama dia suka lah. Alright. Dah lama benar dah ya. Sekian dulu.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.